Masa saya mula-mula cadangkan Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di Pandan, saya dah bayangkan ialah kombinasi di antara Tun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. He's the best. He's the best. Dan Anwar ni belum dapat pernah jadi Perdana Menteri, tapi dia pernah jadi Timbalan Perdana Menteri. Orang semua tahu dia prestasi baik. Bank Islam, segala Islam ni bukan pasnya pun. Pasal dia buat parti Islam. Lain-lain, dua orang lain Tuhan. Prestasi dia tinggi. Dia bina rumah-rumah orang miskin di bandar-bandar, meningkatkan perumahan untuk rakyat terbawah. Penting kita nak lawan dia masa tu. Jelas kita. Tahun 95 kita datang, kita nak hadapi dekat-dekat Datuk Seri punya pengaruh. Susah. Tapi dia belum ada peluang jadi Perdana Menteri. Berasaskan prestasi dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, tak layak dari itu di kalangan tiga yang ada ni. Ya. Dia akan majukan Malaysia. Jadi kalau Tun Mahathir izinkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dia membantu jadi senior minister ke apa, ataupun kita angkat dia sebagai ikon negara, Malaysia akan cemerlang pada pendapat saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Tentulah tajuk nasional kita. Tajuk nasional kita mudah saja. Negara kita sekarang dilanda oleh COVID yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat meningkat. Kebanyakan rakyat mengalami masalah. Hilang pekerjaan, pendapatan yang rendah, kegiatan ekonomi yang semakin terhad, pelancong-pelancong tidak dapat masuk, pelabur-pelabur tidak dapat masuk, urusan pelaburan dan perdagangan menjadi perlahan. Ditambah dengan kita baru saja mewarisi masalah ekonomi negara dari segi wang yang hilang dalam 1MDB dan hutang yang bakal kita akan tanggung untuk satu jangka masa yang panjang. Ini pun satu masalah dah. Sudah satu masalah. Kemudian kita dibebankan dengan COVID, lagi bermasalah. Di tengah-tengah itu datang pula peralihan kuasa dengan cara mencuri kuasa itu dari rakyat. Jadi kita bertimpa-timpa masalah. Kita ada masalah ekonomi, masalah kehidupan rakyat, kita pula ada masalah kepimpinan dan kestabilan kedudukan politik dalam negara kita. Jadi kita kena berfikir bagaimana langkah ke depan supaya kestabilan politik dapat dipulihkan. Keharmonian hubungan kaum dapat kembali kokoh seperti mana pada dekad-dekad yang lalu. Dan dengan itu, kebajikan rakyat di semua segi dapat kita tingkatkan. Hari ini, selain daripada masalah kerajaan ini dicuri daripada rakyat, kalau curi wang RM1 daripada satu orang rakyat, sudah satu dosa. Sudah satu perkara yang menyakitkan hati. Kalau curi lembu dalam satu kandang, pencurinya tidak dikenali, pemiliknya begitu rasa duka cita. Kalau rumah dimasuki, harta dalam rumah dicuri, sudah satu bencana. Kalau satu kampung perompak datang mencuri, ini sudah satu ancaman besar. Yang dicuri hari ini adalah negara. Yang dicuri adalah harta rakyat, iaitu hak rakyat. Dari segi mandat yang telah diberikan. Sudah tentu ini tidak membawa kestabilan. Ya. Number pun cukup ngam-ngam saja. Apa-apa boleh berlaku. Pada masa kita berharap ambil semula kerajaan ini dengan mandat rakyat. Definisi mandat rakyat ini saya telah berikan di ucapan saya di Kubang Kerian.
Apa maksud mandat rakyat? Kita kena ada definisi dia. Kalau tidak, semua orang kata saya nak pulihkan mandat rakyat. Mandat apa? Mandat yang bagaimana? Salah satu daripada konten mandat rakyat itu adalah pergiliran Perdana Menteri. Dan saya tidak ingin membesarkan siapa layak, siapa dapat sokongan. Tetapi dalam konteks mandat rakyat, itulah antara sebab mengapa rakyat mengundi kita pada pilihan raya yang lalu. Ya, saya tidak nak panjangkan kupasan ini. Ya. Jadi memulihkan mandat rakyat, kalau kita lihat, ada satu sejarah Islam, saya lupa, saya dah baca lama, saya tak ingat zaman siapa, tetapi ringkasnya adalah seorang raja ni, dia ada kekuatan tentera dan datang penasihat memberitahu bahawa baik kita menyerang negeri-negeri jiran kita, besarkan sempadan. Dalam kes kita ni, besarkan sempadan Kerajaan Perikatan Nasional sampai ke Sabah. Ya, Sabah dikuasai oleh warisan. Negeri Johor sudah tumbang. Rakyat pilih lain dapat kerajaan lain. Negeri Perak telah tumbang. Kedah telah tumbang. Ya. Selangor alhamdulillah tak tumbang. Pulau Pinang alhamdulillah tak tumbang. Negeri Sembilan. Jadi ketamakan menguasai tapak politik itu telah menyebabkan adanya satu gerakan politik di Sabah, tetapi berakhir dengan pembubaran Don Sabah dan berakhir dengan PN dan BN telah mendedahkan bahawa mereka bukanlah ada muafakat yang sebenar, bukanlah sepakat sangat. Baru kerusi Sabah pun dah bertindih. Kalau kerusi Semenanjung, kerusi pilihan raya umum, tak tahu apa nak jadilah. Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dah beri amaran kepada PAS, 50 kerusi awak nak bertanding, awak bertanding sendirilah. Ya. Saya sokong pemuda PAS. Minta maaf, nanti orang amanah marah saya pula. Pasal apa pergi sokong PAS? Tiap-tiap PAS kita kena tentang, bukan macam tu. Tiap-tiap amanah bukan kita kena tentang oleh PAS. Saya sokong cadangan yang berhormat, yang bijaksana, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia. Diucapkan dalam muktamar. Tapi muktamar PAS ni macam biasalah, kita tahu. Luluh muktamar pun kadang-kadang tak buat, yang tak luluh pun dia buat. Tak apalah. Ya, kita ambil surface dulu. Dibentangkan dalam muktamar dan diluluskan. PAS akan bertanding di semua kerusi Kelantan, Terengganu, Kedah, 50 kerusi. PAS tolong ambil perhatian, saya sokong cadangan ini. Boleh setuju? Nampak muram semua, ya? Sayang. Kursi ni bukan kursi kita. Dia pun nak bertanding lah. Jadi saya nak dicatatkan dalam rekod, saya Hussan Musa menyokong cadangan PAS bertanding 50 kerusi semua sekali Kelantan, Kedah, Terengganu. Ini pun muafakat, dia bukan bergaduh. Pasal lain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, UMNO bertanding semua. Muafakat juga. Lagi senang. Formula ni lagi senang. Janganlah pula tukar formula ni, ya. Baik. Apa yang saya nak beritahu adalah kekalutan dalam muafakat itu begitu mudah terserlah. Macam mana kita nak ada jaminan selepas pilihan raya umum nanti kestabilan negara dapat diwujudkan? Itu poin saya. Itu baru kerusi. Kemudian datang pula calon ketua menteri. Dalam satu kelambu ada dua ketua. Ya. Bukan satu bukit dua harimau. Satu bukit dua harimau boleh tahan lagi. Ini dalam satu kelambu ada dua ketua menteri. Ya. Daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional. Ini gambaran perebutan jawatan Perdana Menteri Malaysia akan jadi lebih sengit. Tidak ada siapa boleh beri jaminan Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional semula. Tidak ada jaminan. Zahid pun nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia kerusi lebih, dia akan dapat jadi Perdana Menteri.
Kelam kabutlah negara kita. Hancurlah negara kita. Sengsaralah rakyat kita. Miskinlah negara kita. Mundurlah rakyat kita. Ini topik yang patut menjadi satu rangka agenda yang kemas, yang konkret di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan rakan-rakannya. Tidak ada agenda pribadi lagi. National agenda. Ya. Tidak ada agenda si anu bin si anu. Bukan. Ini adalah national agenda bagi pihak rakyat. Kalau kita ada clarity ini, kejelasan ini, ketegasan ini, barulah mobilisasi rakyat dapat kita bangunkan. Saya berhenti untuk pusingan yang pertama. Sekian. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya silahkan mikrofon ini. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.